little creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we strayed from Al-Mu'allim. Surely tiada lagi memerlukan keadilan dan undang-undang. Kalau perasaan cinta sudah pun berpengaruh dalam hati, manusia tidak perlukan lagi keadilan dan undang-undang. Hanya dalam jiwanya kemaafan di dalam jiwanya. Dalam jiwanya hanyalah memaafkan orang. Kalau dah ada perasaan kasih, abang saya minta maaf, saya silap, baiklah abang maafkan kamu. Nampak? Maaf je. Dia tidak akan wujud benda lain. Dia hanya tahu memaafkan orang. Dia tahu hanya besar hatinya. Kalau kamu nak sangat jawatan ni, ambillah. Saya pun tak berhajat pada jawatan ini. Silakan. Yang penting aku kasih pada kamu. Cinta. Tuan-tuan tengok cerita Semerah Padi 1956. Ada dua hero dalam cerita ni. Satu Aduka, satu Taruna. Aduka P. Romli. P. Romli ni pernah ditawarkan sebagai Menteri Kebudayaan di zaman Tunku Abdul Rahman, tapi dia tolak jabatan menteri. Tu P. Romli. Satu lagi hero dia, Nordin Ahmad, Taruna. Tok pengurusi JKKK, dia hantar Taruna ni pergi lawan Lanu. Mereka ni melaksanakan hukum hudud kampung mereka ni. Tapi bila Taruna nak pergi perang, dipersembahkan dahulu tarian Semerah Padi. Hudud pun menari juga ada. Yang pelik tu, siap menari lagi. Sekapur sirih, siap duduk gedek-gedek ke depan Aduka Taruna. Masa itulah penyamun perompak bawa lari anak ketua kampung. Darah. Dibawanya lari. Bila bawa lari, Aduka ni, P. Romli ni masuk dalam hutan, pergi carilah. Nak selamatkan darah ni daripada Saleh Kamel. Teng, teng, teng. Dik. Duduk dalam hutan. Suspend. Akhirnya bertikam-bertikam, mati Saleh Kamel. Aduka pun bawa lari darah. Bawa balik ke kampung, hujan pula. Sejuk berteduh di bawah bangsal. Setan pun datang goda-goda. Aduka, tidakkah kau kesian pada diriku seorang-seorang dalam hujan ini? Aduka, memang kesian kepada kau darah, tapi kau telah menjadi milik orang lain. Aduka, aku hanya cinta pada kau saja. Aduka. Duduk jadi kau. Bila dah berzina, masing-masing salah rasanya. Aduka ni pegang keris pedang, duduk di rumah, rasa bersalah. Kawan dia balik, Taruna tu balik Nordin Ahmad. Taruna ni kata dekat P. Romli, kenapa dengan kau Aduka? Adakah Semerah Padi belum aman? Semerah Padi telah aman, tetapi hatiku yang belum aman. Kenapa dengan kau Aduka? Aku telah berdosa kepadamu Taruna. Sekarang ku serahkan nyawaku padamu Taruna. Apakah maksud kau Aduka? Aku telah berzina. Teng teng teng. Dengan siapakah kau melakukan perbuatan terkutuk itu Aduka? Dengan darah. Teng teng teng. Terkejut sungguh dia. Aduka, kenapakah kau melakukan kerja yang dimurkai oleh Allah? Kalau setakat darah yang kau inginkan, lebih daripada darah pun akan kuserahkan kepada kau, kerana aku sayangkan kau lebih daripada darah. Aduka. Itu kata-kata Taruna. Nak sebut yang tu lah. Kalau setakat darah lah yang nak, aku bagi nikah dengan hang pun tak apa.
Sebab aku sayangkan hang lebih daripada aku sayangkan darah. Sekarang kau larilah daripada sini Aduka. Biar aku yang menanggung apa yang telah kau buat dengan darah. Nampak tak tuan-tuan? Cinta. Cinta di antara Aduka dan Taruna. Kalau cakap darah yang hang nak awak tak cakap, apa tak payah minang dia. Pun tak apa aku bagi kat hang. Kamu je sanggam juga. Kenapa tak cakap yang hang nak dekat Bai Jayanti Mala tu? Cakap terang-terang. Ini yang dikatakan pengorbanan cinta. Serupa itulah dengan cerita Hang Tuah 1955. Antara Ahmad Mahmud jadi jebak lawan dengan Hang Tuah P. Ramlee. P. Ramlee kata, "Hei jebat, turun kamu jebat." Ahmad Mahmud kata apa? "Hei, siapa kamu? Aku adalah Tuah, datang nak membunuh kamu jebat derhaka." "Wahai Bang Tuah, kalau aku tahu kau masih hidup Tuah, demi Allah dan Rasul, takkan aku merdeka pada Sultan Melaka." Oi, kawan-kawan berkata, "Oi, pengecut, penakut." Di Ramlee pun naik, Hang Tuah pun naik, lawan. Kawan ni talam, kawan ni jolok kat belakang bawah, kawan ni beletih. "Tuah, kita rehat dulu Tuah. Nyanda, relax." Macam mana Tuah? Kau boleh buat di mana? Selama ni Tuah. Sembang dia mendorong, letih pun Tuah. Musilak balik, lawan balik. Lala sekali Ahmad Mahmud jebat kata apa? "Tuah, menurut firasat aku, selagi keris Tameng Sari ini berada di tanganku, jangankan kau kata nak membunuhku Tuah, melukakan aku pun belum tentu Tuah. Nampaknya benar-benar sungguh kau nak membunuhku Tuah. Nah, ambillah Tameng Sari ini, berikan keris kau kepadaku." Dia bagi keris Tameng Sari pada Tuah. Dia ambil keris hak Tuah pakai. "Marilah kita bertikam Tuah. Ni kasih sayang, ambillah keris ni ku bagi pun tak apa. Ku tak mau bunuh hang. Kasih sayang. Macam Qabil dengan Habil, berebut pasal perempuan nak menikah. Bila berebut, Qabil kata aku nak bunuh hang. Habil kata bunuhlah abang. Demi Allah saya takkan membunuh abang, sebab saya sayang pada abang. Kalau nak bunuh pun bunuhlah, perak buka dada, tikamlah abang, saya rela. Pak tikam, kasih sayang tak hilang. Tapi seorang tu masih lagi sayang. Dia tak balas, dia tak marah, dia tak apa pun. Kalau abang nak bunuh saya, bunuhlah. Kalau setakat perempuan punya paksa kita nak mati, tak paksa lah. Saya nak tikam abang, abang nak tikam saya tak mau. Ni perintah Allah yang membenarkan saya kahwin dan melarang abang kahwin. Kalau inilah yang menjadinya abang, bunuhlah saya. Saya takkan melawan. Akhirnya dirodoknya teruk hamba Allah tu mati. Tuan-tuan, ini dikatakan sebagai perasaan kasih. Tak tahu tuan-tuan macam mana kasih pada manusia ni. Sampai pada satu saat pengorbanan demi pengorbanan. Inilah yang dipanggil sebagai jiwa. Perasaan yang wujud antara seorang dengan seorang itu perasaan kasih. Walaupun bukan bapa dia, walaupun bukan anak dia, walaupun bukan mak dia, walaupun bukan saudara mara dia, tetapi kasih itulah yang diletakkan satu perasaan yang mengikat, yang menarik. Tetapi apabila kasih sudah tidak ada, yang inilah yang berlaku sekarang. Dalam masjid sudah hilang perasaan kasih antara sesama jemaah. Tuan-tuan abang dekat saya sekarang, masjid mana yang kasih sayang sama-sama kuat? Bercempera habis. Tok Bilal dengan Tok Siap, Tok Siap dengan Tok Bilal, Tok Imam dengan Tok Bilal, Tok Imam dengan jatan kuasa, jatan kuasa sesama jatan kuasa, Ustaz dengan Ustazah dengan Ustaz. Habis. Kalaulah ada perasaan kasih, saya sebagai imam, tuan-tuan tak suka saya jadi imam, saya kasih pada jawatan imam, saya tak kasih pada saya imam, saya tak sayang pada diri saya sebagai imam, saya sayang pada title imam.
Dan saya sayang pada tuan-tuan. Tetapi disebabkan ada orang benci pada imam, ada orang tak suka dengan imam, saya wujud perasaan benci membenci, saya rela letak jawatan imam supaya hampa semayang dengan tenang. Tidak ada lagi perasaan benci pada tu imam. Hampa tak ada dosa, saya pun tak sakit hati. Biarlah saya jadi imam tempat lain. Itu nama dia kasih. Itu bukan nama dia menyerah. Kalau tuan-tuan boleh buat macam tu, kira hebat. Tuan-tuan ni jawatan kuasa masjid, tiba-tiba datang orang lain nak buat, nak ambil alih, nak ambil apa. Kalau inilah hampa nak silakan, inilah kerih kambing sari saya, hampa ambil lah. Buat mainlah kerih hampa tu pula. Janji surau ni kita elok, surau ni boleh jadi elok. Yang tu lebih penting. Yang penting ni surau. Antara kita, antara saya tak penting. Yang penting ni surau. Kita sayang kepada surau. Ini dipanggil sebagai kejiwaan. Nak sampai tahap macam itu. Bila sampai tahap jiwa macam itu, dia akan bayangkan dia tu duduk di tempat orang. Kita ni orang kaya. Kalau tuan-tuan ada sifat kecintaan pada orang miskin, tuan-tuan bayangkan yang kita ni jadi miskin, apa rasanya? Barulah kita akan jadi orang hebat. Sebab kita rasa. Masalah dia, kita tak pernah rasa apa perasaan orang. Kita tak pernah sayangkan dia. Apa yang dia buat, apa yang dia telah korban, kita tak pernah fikir. Seorang suami tak pernah fikir pengorbanan isteri dia. Bila dia tak pernah fikir pengorbanan isteri dia, kasih sayang pada isteri dia tak ada. Mak bapak ni korban untuk anak-anak, tapi anak-anak tak ada jiwa pada mak dia. Dia tak pernah fikir mak dia jaga dia, mak dia melahirkan dia, mak dia mengasuh dia, mak dia jaga dia, mak dia jarang tidur malam sebab nak jaga dia. Tapi bila dia besar, kecintaan pada orang lain melebihi kecintaan pada mak bapak. Maka pada masa itu mak bapak dia terajang buang, dia sanggup pergi cari. Yang ni yang berlaku sekarang ni. Kadang-kadang sebab mak bapak pun tak sayang pada anak. Dia tak sayang. Ya, sebenarnya saya sibuk, Ustaz. Saya sibuk, suami saya pun sibuk. Jadi anak sayanya diserahkan kepada mbah. Daripada kecil mbahnya belah, nengnya belah. Sebab tu bila dia besar, anak dia besar, lari ke mbah. Mana anak kamu sekarang? Lombok. Sebab dari kecilnya, ya yang belanya siapa? Jadi kecintaan kepada ibunya dah kurang. Kecintaannya pada siapa? Pada mbah. Tentu sekarang tak heran berapa ramai yang lari ke mbah. Hilang. Sebab cinta itu, perasaan itu. Baik, nombor 3. Cinta merupakan satu-satunya mutiara yang dapat memberikan 3 perkara: keamanan, ketenteraman, dan kedamaian. Cinta inilah yang akan memberikan 3 perkara. Yang pertama, aman. Hari ini berlakunya peperangan sebab cinta sudah hilang. Perasaan kasih sudah hilang, akhirnya berperang. Dengan cinta saja boleh memberikan ketenteraman jiwa. Sebab itu tuan-tuan, ada orang yang bila bercinta dia jadi tenang. Dia jumpa, dia tengok pun dia jadi tenang. Sebab dia cinta pada benda itu. Orang yang kebiasaannya membuat sesuatu, bila diberikan sesuatu yang dia biasa buat, orang itu akan jadi tenang. Ustaz itu rajin berceramah, bagikan dia mikrofon, tenanglah dia. Itu saja. Itu kegemaran dia. Dia penyanyi, berikan dia lagu, dia akan tenang. Dia pemain violin, sudah bagikan pada dia violin, maka dia akan jadi tenang. Baru ni ada satu imam, dia tanya saya, Ustaz, saya ni imam masjid.